اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Nabi Musa alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Surah Maryam ayat 51. Dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dalam kitab Al-Quran ini perihal Musa, sesungguhnya dia ialah seorang yang menjadi pilihan dan dia ialah seorang rasul dan nabi. Cerita Nabi Musa alaihi salam merupakan kisah yang paling banyak dalam dan panjang disebutkan dalam beberapa surah Al-Quran. Malah juga dinyatakan dalam kitab-kitab agama yang lain. Nabi Musa ialah salah seorang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang besar. Pilihan Allah. Yang mempunyai keazaman yang kuat. Perjuangan yang hebat. Namanya disebut dalam kitab-kitab zaman dulu dan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW menyebut kisah Nabi Musa AS yang diwahyukan kepadanya, khususnya dibaca kepada ahli kitab. Orang-orang Yahudi yang ramai duduk di Madinah. Menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang disebut dalam Taurat. Kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Menandakan Muhammad adalah Rasulullah. Macam Musa juga. Dia Rasul akhir zaman. Wajib orang-orang Yahudi beriman kepadanya. Kisah Nabi Musa paling banyak dalam Quran. Dalam surah-surah Al-Quran diulang beberapa kali. Kerana perjuangannya sangat hebat. Nabi Musa AS diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi manusia yang paling sombong dan paling zalim dalam sejarah yang bergelar Fir'aun, raja. Dia memerintah negara Mesir yang kaya dan menguasai tamadun kebendaan, sehingga mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi. Musa berjuang dengan seorang raja yang paling zalim dalam sejarah manusia. Yang paling sombong kerana kekayaannya, kerana tamadun kebendaan, mendirikan bangunan-bangunan yang hebat. Bangunannya dapat dilihat sehingga hari ini. Piramid merupakan kubur seorang Fir'aun. Dibina macam bukit. Batu-batu yang bersalori disusun. Perkara yang menakjubkan kehebatan Fir'aun. Kekayaannya yang hebat melempah ruah.
harta benda, mengaku dirinya menjadi Tuhan. Sangat zalim, sangat kejam, sangat keras pemerintahannya. Maka ceritanya merupakan kisah yang paling banyak dinyatakan dalam Al-Quran. Yang direkodkan, diriwayatkan dalam beberapa surah. Antaranya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tawa. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Surah An-Nazi'at ayat 15 hingga 26. Maksudnya, sudah sampai kepada bung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Musa. Siapa permu cerita Nabi Musa wahai Muhammad? Tatkala Tuhannya memanggilnya Musa di lembah suci, iaitu lembah Tua. Allah Ta'ala bercakap dengan Musa AS secara langsung. Berbeza dengan Rasul lain. Malaikat Jibril bawa wahyu. Adapun Nabi Musa, Tuhan terus bercakap dengan Musa AS di lembah suci, lembah Tua. Lembah yang letak di Sinai, dekat gunung Tur Sinai. Lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezaliman. Wahai Musa, pergi berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun seorang yang sangat zalim, melampaui batas, yang sangat kufur. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri daripada kesesatan? Dan maukah aku tunjuk kepadamu jalan mengenai Tuhanmu, supaya kamu merasa takut melanggar perintahnya? Musa diperintah supaya Fir'aun sedar dan insaf. Percaya pada Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenar, tak ada Tuhan malaikat dia. Bukan mudah nak ajak orang yang sangat zalim, sangat keras ini. Itu perintah Allah. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya, Fir'aun, mukjizat yang besar. Oleh kerana Fir'aun berbangga dengan ilmu sihir. Ahli-ahli sihir yang ramai. Tuhan beri mukjizat Nabi Musa untuk lawan sihir. Tongkat yang dicampur jadi ular yang besar. Akan tetapi Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Saya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun dengan sombong dan megah. Walaupun Nabi Musa tunjuk mukjizat, mengalahkan sihir dia, tapi Fir'aun degil juga. Mengumpulkan rakyat dia, beri ucapan, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi yang berkuasa. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Lalu Tuhan hukum dia azab dalam neraka di akhirat dan azab di dunia, ditenggelamkan Fir'aun dan balu tentunya akan baca kisahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. Tuhan bawa cerita ini supaya mereka yang zalim sedar dan insaf. Tak boleh lawan Allah Ta'ala, lawan Tuhan. Bani Israel berasal daripada keturunan zuriat Nabi Yaqub alaihi salam yang berhijrah
bersama puteranya Nabi Yusuf alaihissalam. Telah disebutkan cerita Nabi Yusuf alaihissalam dalam satu surah khusus daripada Al-Quran dan menceritakan bagaimana baginda dikurniakan kuasa memerintah negara Mesir dengan adil mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel ialah kaum Nabi Musa alaihissalam. Mereka ialah zuriat Nabi Yaqub alaihissalam, asalnya satu keluarga. Nabi Yaqub berhijrah ikut anak dia Nabi Yusuf. Yang jadi raja di Mesir, memerintah dengan adil, berintah dengan hukum Allah Ta'ala dengan adil dan tinggal di Mesir sehingga 1000 tahun. Maka lahirlah zuriat keturunan, jumlahnya ratus ribu, dan muncul satu bangsa, dikenali dengan bangsa Bani Israel. Setelah berlalu masa beberapa abad lamanya, jumlah mereka juga semakin bertambah besar, ramainya. Keadaan ini menandakan kemunculan satu bangsa atau kaum yang dinamakan Bani Israel atau Ibrani yang kini dikenali dengan bangsa Yahudi. Muncul satu bangsa, iaitulah bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Asalnya daripada seorang Nabi saja. Satu keluarga. Bila banyak zuriat, jadi satu bangsa. Satu bangsa yang lahir. Iaitulah bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Setelah berlalu tempoh masa yang panjang, berlaku kelemahan dan pemerintahan mereka. Lantas, kekuasaan diambil alih semula oleh kaum Qibti yang merupakan penduduk asal negeri Mesir. Setelah Nabi Yusuf wafat, berlalu beberapa ribu tahun, Bani Israel jadi menyeleweng. Mengerjakan maksiat. Kerajaan mereka jatuh. Dan kaum Qibti yang asal Mesir menguasai balik negeri Mesir. Muncullah Fir'aun jadi raja, mengaku jadi Tuhan. Salah seorang rajanya yang bergelar Fir'aun. Fir'aun ni makna raja dalam bahasa Qibti. Fir'aun ni bukan nama orang. Fir'aun ni makna dia raja. Dalam bahasa Qibti ialah raja. Dia ramai Fir'aun, bukan satu Fir'aun. Salah seorang Fir'aun itu memiliki kuasa dalam negara itu dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa paling tinggi. Hal ini disebabkan kekuasaan dan kekayaan hasil negaranya serta bangunan yang tersergam dengan megahnya. Kerana banyaknya emas, banyaknya perhiasan, barang mahal, maka Fir'aun menjadi sebuah kerajaan yang kaya. Mendirikan bangunan-bangunan yang besar, tamadunnya hebat. Kaum Bani Israel yang semakin membiak ramai dianggap sebagai suatu ancaman oleh Fir'aun. Lalu dia bertindak zalim dengan membunuh anak lelaki yang baru dilahirkan dan membenarkan anak perempuan sahaja untuk hidup. Tambahan pula, Fir'aun bertindak sedemikian disebabkan ramalan ahli nujumnya bahawa kelahiran seorang anak lelaki daripada kalangan Bani Israel akan menjatuhkan kerajaan. Adik-adik Fir'aun mendapati Bani Israel ini mencabar kedudukan bangsa Qibti. Dan ahli nujum dia membuat ramalan akan zahir kalangan Bani Israel seorang lelaki yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun bertindak menghalang lahir lelaki ini dengan membunuh anak lelaki. Benar anak perempuan saja untuk nak halang. Nak lawan kekuasaan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, وَإِنْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian daripada Fir'aun dan pada pengikutnya, mereka menimpakan ke atas kalian seksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang lelaki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar daripada Tuhan kalian. Allah Ta'ala uji Bani Israel dengan kezaliman Fir'aun. Bila Fir'aun membunuh anak lelaki dilahirkan. Ada tukang baci.
tiap-tiap kampung Bani Israel. Perempuan yang mengandung, tengok dia lahir, ada anak lelaki dia sembelih. Anak perempuan dia benar. Dahsyatnya. Firman Allah Ta'ala, wa idh anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian daripada Fir'aun dan para pengikutnya, mereka menimpakan ke atas kalian keseksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang lelaki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan yang besar daripada Tuhan kalian. Tuhan sebut dalam Quran, diwahyukan Nabi Muhammad SAW, dibaca pada orang Yahudi, bagaimana Fir'aun membunuh anak lelaki untuk halang kelahiran Nabi Musa AS. Namun demikian, Nabi Musa lahir juga. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Surah Ibrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah ke atas kalian ketika dia menyelamatkan kalian daripada Fir'aun dan para pengikutnya. Maka mereka menimpakan ke atas kalian seksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang lelaki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada demikian itu terdapat cobaan yang besar daripada Tuhan kalian. Diulang berapa kali dalam Quran. Dibaca pada orang Yahudi. Orang Yahudi dengar bahawa Muhammad Rasulullah. Cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa. Walau Nabi Musa ni Nabi orang Yahudi. Tapi kita mengaku dia Rasul yang besar. Kita beriman kepadanya. Nak suruh orang Yahudi beriman juga dengan Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Ta'ala seterusnya. Natlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi li qaumin yu'minun. Inna Fir'auna ala fil ard. Wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard. Wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Surah Al-Qasas. Kami membacakan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas satu golongan daripada mereka, menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Dan kami hendak memberikan kurniaan kepada orang-orang tertindas di bumi Mesir itu, serta hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta tenteranya apa yang selalu mereka khawatirkan daripada mereka itu. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Kuasa Fir'aun adalah lemah makhluk. Zalim macam mana sekalipun akan tiba ajalnya. Akan jatuh dan tumbang. Tuhan akan tukar. Kaum Bani Israel ditindas, dapat mengalahkan Fir'aun dan tenteranya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bertukar. Kerajaan akan jatuh. Tidak selamanya. Jahat, zalim kerajaan itu bukan menandakan kekuasaannya, menandakan kemusnahannya. Jangan takut pada kerajaan zalim ini. Akan tiba masanya jatuh dan tumbang. Allah yang Maha Berkuasa sudah menetapkan bahawa kelahiran Nabi Musa AS
tidak dapat dihalang oleh kezaliman Fir'aun yang paling zalim dan keras hukumannya. Musa salamnya dijanjikan itu tiba-tiba dipelihara dalam istana Fir'aun yang mencabar kuasa Allah Ta'ala. Dan baginda setelah itu akan menjatuhkan kerajaannya. Tiba-tiba Fir'aun yang nak halang Nabi Musa lahir, Musa dibesar dari istana dia sendiri. Nak lawan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letak Nabi Musa dalam istana dia sendiri. Tak boleh nak bunuh. Nak halang kuasa Allah Ta'ala tak boleh. Allah Ta'ala berbuat macam-macam. Allah SWT menjanjikan bahawa kemenangan pasti berlaku kepada perjuangan Islam. Dan musuhnya pula pasti akan dibinasakan. Walaupun ia menelan masa yang panjang. Hal ini ditimbulkan kerana Allah memberikan peluang untuk berfikir dan bertaubat untuk kembali kepada kebenaran. Allah Ta'ala beri tempoh yang lama pada Fir'aun, lama merintah, peluang untuk dia bertaubat. Sedar dan insaf. Beri peluang betul-betul. Pasal apa hak zalim ni panjang umur. Hak zalim ni tahan lama. Sebabnya nak beri peluang untuk dia bertaubat. Ini berlaku. Kalau Nabi Nuh 950 tahun. Namrud lama juga. Fir'aun lama juga. Lama nak boleh jatuh tu. Tujuan mereka yang berjuang dapat pahala yang besar. Yang mati syahid masuk syurga. Yang menang dapat menang dunia dan akhirat. Akan jadi begitu. Masa yang panjang. Yang jahat peluang untuk bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Membentuk pasukan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu terus menubuhkan pasukan bala tentera yang ditugaskan untuk berangkat ke Syam. Dan tempat sasaran masing-masing mengikut strategi yang telah diatur. Maka dibentuk 4 pasukan. Dan pasukan ini digerakkan pada akhir tahun ke-12 Hijrah. Pasukan pertama, tentera Yazid bin Abu Sufyan. Ini yang awal. Dilantik ketuanya Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pasukan pertama yang dilancarkan bergerak ke wilayah Syam. Bermula dengan 3,000 orang anggota. Kemudian disusuli oleh pasukan yang lain sehingga jumlah 7,000 orang anggota. Pasukan ini diarahkan bergerak sehingga menawan Dimashq, iaitu pusat kerajaan Syam. Tawan Dimashq. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan pesanan dari Yazid Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pesanan ini sangat penting. Jadi pengajaran pada tentera Islam. Masuk dalam fiqh jihad. Kata Abu Bakar, ucapan pada Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Yazid adalah sahabat, Abu Sufyan sahabat juga. Dua beranak ini sahabat Nabi. Kata Abu Bakar, inni qad wallaituka li'abluwaka wa ujarribaka wa ukharrijaka. Fa in ahsanta radattuka ila amalika wa zidtuka. Wa in asa'ata azaltuka. Sesungguhnya aku melantikmu menjadi ketua penglima untuk menguji kesabaran dan kemampuan dirimu. Aku telah memilih kamu. Jika kamu menjalankan tugas dengan baik, maka aku akan meneruskan perananmu untuk tugasan yang lain. Dan jumlah kekuatan pasukan kamu akan ditambah lagi. Namun jika tugasmu tidak baik, maka aku akan memecat kamu. Kata Bakar, tegas. Kalau mau jalan tugas, terus jadi ketua. Kalau tugasmu tidak baik, aku pecat. Fa'alaika bitaqwallah. فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك
Wa inna awlan nasi billahi ashadduhum tawalliyan lahu. Wa aqrabun nasi minallahi ashadduhum taqarruban ilaihi bi'amalih. Maka kamu hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah. Kerana dia sentiasa melihat apa yang kamu sembunyikan. Sebagaimana dia melihat apa yang nyata padamu. Kamu takut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihatmu. Apa yang nyata, apa yang sembunyi. Tahu mereka. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah ialah mereka yang mendapat perlindungan terbaik daripadanya. Dan orang yang paling hampir dengan Allah ialah orang yang paling menghampirkan dirinya kepada Allah dengan amalannya. Taat pada Allah Ta'ala. Dekat pada Allah Ta'ala. Akan dapat pertolongan. وَقَدْ وَلَّيْتُكَ عَمَلَ خَالِدٍ فَإِيَّاكَ وَعُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فإن الله يبغضها ويبغض أهلها وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه. Aku menugaskan kamu menggantikan tugas yang pernah diberikan kepada Khalid bin Sa'id. Jangan sekali-kali kamu membawa perangai sewaktu jahiliyah. Kerana Allah telah memberkainya dan memberkai terhadap orang yang masih berpegang dengannya. Jika kamu bersama bala tenteramu, maka tunjukkan tingkah laku yang baik ketika bersama mereka. Dan jadikan mereka sebagai teman. Mulakan dengan dirimu sendiri dengan berbuat kebaikan. Dan ajak mereka itu bersama melakukan kebaikan. Ingat, mungkin jadi contoh pada tenteramu. Kena buat baik, jangan buat jahat. Jadi teladan. Tenteramu jadi ikutan. Ikutmu. Mu kena buat baik dulu pada tentera. Hubungan baik. Wa idza wa'adtahum fa'ujid. Fa inna katsiral kalami yunsi ba'dahu ba'dha. Wa aslih nafsaka yasluh laka an-nas. Wa salli salawati li awqatiha bi atmami ruku'iha wa sujudiha. Wattakhashu'i fiha. Apabila kamu berucap kepada mereka, maka ringkaskan ucapanmu. Bersarah jangan panjang. Bersarah ke tenteramu, sarah pendek, jangan panjang. Kerana ucapan yang panjang melupakan sebahagiannya yang lain. Kalau berucap panjang-panjang sangat, orang lupa. Ucap pendek, beritahu yang penting saja. Kamu harus memperbaiki dirimu sendiri. Nasihat orang lain juga akan memperbaiki dirinya terhadapmu. Tunaikan salat pada waktu dengan menyempurnakan rukuk dan sujud serta berusahalah untuk khusyuk ketika menunaikannya. Jangan tinggal sembahyang. Sembahyang dengan khusyuk, sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud. Jadi contoh teladan pada tenteramu. Wa idza qadima 'alaika rusulu aduwika fa akrimhum. Beza dengan zaman lain ni. Tentera digalakkan dengan minum arak. Buat maksiat. Ni dok suruh sembahyang. Taat pada Allah Ta'ala. Untuk dapat pertolongan Allah Ta'ala. Ini beza. Ini ajaran Islam dalam tentera. Wa idza qarima 'alaika rusulu aduwik fa akrimhum. Fa akhlil lubsahum hatta yakhruju min askarika wa hum jahiduna bih. Wa la turiyannahum fayaraw khalalaka wa ya'lamu ilmak. Apabila tiba utusan daripada musuhmu untuk berdiplomasi, maka muliakanlah mereka dan usahakanlah agar dihadkan masa mereka bersamamu supaya mereka secepat yang mungkin keluar daripada pasukanmu. Sementara itu mereka tidak mengetahui posisi pasukanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengeluh sehingga memberi peluang kepada mereka untuk melihat kelemahanmu dan mendapat maklumat yang banyak daripadamu. Bila mari utusan musuh, jangan duduk lama. Muliakan utusan itu. Jangan hina dia. Mulia utusan musuh. Bila musuh atau utusan, bincang. Apa-apa dia nak tu. Jangan duduk lama. Kalau duduk lama, dia tahu rahsiamu. Dia tahu kedudukan tenteramu. Sekejap sudah. Dengar yang penting saja. Jangan tunjuk lemah di hadapan musuh ini. Wa anzilhum fi sarwati askarik
wamna' min qibalaka man qibalaka min muhadatsatihim wa kun antal mutawalli li kalamihim wa la taj'al sirraka li alaniyaka fayakhlitu amruk. Bawalah mereka untuk melihat kemampuan daripada kekuatan pasukanmu. Cegah anggota tenteramu daripada berpeluang untuk bercakap-cakap dengan mereka. Cukuplah kamu sahaja yang bercakap dengan mereka. Dan janganlah simpan rahsiamu di tempat yang nyata sehingga menyebabkan urusanmu bercelaru. Bila musuh mari, mu saja bercakap. Jangan benar orang lain bercakap. Anak buah mereka bercakap pula dengan musuh. Nanti bocor rahsia. Tidak boleh. Mu saja bercakap. Biar dia tengok kekuatanmu, lepas tu baru dia pergi. Wa idza istasarta fasduqil hadis tusdaqil maswara wa la tukhzin 'adil musyiri khabaraka fatu'ta min qibali nafsik wasmir bil laili fi ashabika ta'tikal akhbaru wa tankashif indakal asar. Apabila kamu bermesyuarat, maka berbicaralah dengan jujur. Maka mesyuarat akan menemukan beberapa kebenaran. Janganlah bersedih jika ada yang menentang pendapatmu sehingga kamu terbawa-bawa mengikut hawa nafsumu. Berjagalah pada waktu malam. Mengawal anggota pasukanmu, maka kamu akan mendapat banyak maklumat dan nyata apa yang tersembunyi dari pengetahuanmu. Bermesyuarat dengan baik. Kalau orang lain pendapat denganmu, jangan berasa. Dengar pendapat. Jangan kelahi. Dengar pendapat orang. Dan jaga waktu malam. Tengok pasukanmu macam mana. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang tersirat. Kamu dapat maklumat waktu malam. Tengok tenteramu bagaimana. Kalau ada kelemahan, tegur selalu. Wa aksir harsaka wa baddidhum fi asarik wa aksir mufaja'atahum fi maharisihim bighairi ilmin minhum bika faman wajadtahu ghafala an mahrasihi fahsin adabah wa aqibhu fi ghairi ifratin. Perbanyakkan pengawasan kamu terhadap pasukanmu dan posisikan mereka, letakkan mereka di berbagai dalam kawasan kawalan kamu. Banyakkanlah pengawasan di tempat mereka bertugas secara mengejut tanpa mereka sangkakan. Sekiranya ada sesiapa yang kamu dapati lalai ketika bertugas, maka berikan teguran dengan berlaku baik terhadapnya dan janganlah menjatuhkan hukuman secara melampau atau berlebihan. Intip. Tengok keadaan tenteramu. Ada tak di mana benda tak balik? Walau benda tak balik, kelemahan, panggil, nasihat dengan baik. Nasihat dengan baik, supaya dia ubah. Betulkan keadaan. Itu cara. Wa aqib bainahum bil lail waj'alil nawbatal ula atwala min al-akhirah fa innaha aysaruhuma liqurbiha min an-nahar wa la takhaf min uqubatil mustahiq ولا تلجن فيها ولا تسرع إليها ولا تخذلها مرفعا. Bahagikan pasukanmu untuk berkawal secara bergilir pada waktu malam. Tetapkan jadual bertugas pada awal malam itu lebih panjang dari hujung waktu malam. Disebabkan itu lebih ringan kerana dekat dengan waktu siangnya. Jangan takut untuk menghukum orang yang berhak dihukum dan hindarkan dirimu daripada menghukum dalam tempoh waktu yang dekat. Janganlah kamu terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman dan janganlah jadikan hukuman itu untuk membela dirimu. Bagikan tugas. Petugas yang awal malam biar panjang, akhir malam biar pendek. Kerana awal malamnya orang segur lagi, akhir malamnya orang mengatur. Jangan tugas lama sangat. Kemudian kalau ada yang salah, ambil tindakan. Tindakan yang menjatuhkan maruah dia. Jangan gopoh. Wala taqbal an ahli askarika fatubsidahu wala tajassas alaihim fatafdahahum wala takshifin nas an asrarihim waqtabi bi'alaniyatihim. Janganlah kamu melupakan ahli keluarga pasukan tenteramu tanpa sebarang pengawasan sehingga membawa kepada keburukan
Dan janganlah pula mengintip pasukanmu kerana ia akan menimbulkan perasaan tidak selesa. Janganlah sekali-kali kamu mendedahkan rahsia mereka. Dan kamu harus menahan diri sehinggalah mereka sendiri yang membuka aibnya. Kalau kamu dapat kelemahan, jangan bocorkan kelemahan itu. Tegur berkenaan. Jangan malukan tengah orang ramai. Biar ada betul. Itu caranya. Wala tujalis al-abbasin. Wajalis ahla al-sidq wal-wafa. Wasdiq al-liqa. Wala tajbun. Fayajbun an-nas. Janganlah kamu menghabiskan masa bersama dengan orang-orang yang berbuat kosong. Jangan habis masa orang cakap kosong. Jangan habis masa. Namun dampingilah orang-orang yang benar dan berlaku amanah. Benarkan pendirianmu bagi menegakkan kebenaran sehingga menghadapi musuh. Jangan menjadi penakut kerana orang-orang yang bersamamu juga akan menjadi penakut. Mesti kena berani. Mu ketua kena berani pada orang. Jangan jadi penakut. Kalau mu penakut, pengikut penakutlah. Wajtanibil ghalul fa innahu yuqarribul faqra wa yadfa'ul nasra wa satajiduna aqwaman habasu anfusahum bis sawami' fadabhum wa ma habasu anfusahum lah. Jauhkan dirimu daripada sifat ghulul, serakah, tamak halabur ketika mengagih harta ghanimah. Kerana keserakahan itu nanti akan mewarisi kefakiran dan menjauhkan kemenangan. Jangan mu ni rakus harta rampasan lebih daripada pengikutmu lagi. Tamak nak harta. Apa tampusuh. Kamu akan menemukan para padri-padri yang menghabiskan masa berada di rumah-rumah ibadat. Maka biarkanlah mereka dengan amalan yang mereka lakukan itu. Bila mau masuk di Syam, kamu akan berjumpa dengan gereja. Di gereja ni ada padri-padri. Padri ni tak cara korang. Biar dia dengan ibadat dia. Jangan ganggu padri-padri yang beribadat di gereja. Tak boleh. Tak boleh musnahkan rumah ibadat. Tak boleh ganggu padri yang beribadat di gereja. Jaga baik. Kerana mereka ni tak cara korang. Pesanan Sayyidina Abu Bakar di atas wajib diambil perhatian oleh seluruh ketua tentera Islam. Sepanjang zaman. Demikian itu kerana terkandung di dalamnya arahan yang memberikan kekuatan zahir dan rohani. Kemudian Khalifah memanggil Rabi'ah bin Amir, seorang pahlawan dari Hijaz, yang turut bersamanya 1,000 orang tentera berkuda. Khalifah Abu Bakar berkata kepada Yazid, "Hadha Rabi'ah bin Amir min dawil ula wal fakhr. Qad alimta sawlatahu. وقد ضممته إليك وأمرتك عليه فاجعله في مقدمتك وشاوره في أمرك ولا تخالفه." Inilah dia Rabi'ah bin Amir, seorang yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kewibawaannya. Kamu telah mengetahui akan kekuatannya dan aku menyerahkannya kepadamu, dan aku juga telah memilih dirimu menjadi ketua, bukannya Rabi'ah yang dipilih. Maka posisikan Rabi'ah agar berada di bahagian paling hadapan pasukan tentera. Lakukan mesyuarah dengannya dan janganlah kamu berselisih dengannya. Ini Rabi'ah bin Amir, seorang pahlawan dari Hijaz yang diketahui kebijaksanaan, kepintaran dia. Aku tak lasik jadi ketua, aku lasikmu jadi ketua Yazid. Tapi kena hormat dia. Kena hormat dia, bincang dengan dia. Letakkan dia pasukan hadapan. Kan dia seorang yang lebih. Ada kelebihannya. Pasukan ini ditugaskan untuk ke tengah Syam. Melalui Tabuk dan menuju ke Dimashq. Dalam perjalanan mereka bertembung dengan pasukan tentera Khalid bin Sa'id yang berundur dan ditahan daripada kembali ke Madinah. Lalu sebahagian daripada anggotanya bergabung menyertai tentera ini. Sebelum itu ada tentera meninjau. Lebih awal pergi ke Syam. Ketua dia Khalid bin Sa'id. Disuruh berundur, tunggu kedatangan tentera Islam. Dan berjumpa tengah jalan. Lalu sebahagian bergabung dengan tentera Yazid, sebahagian lagi ikut Khalid bin Sa'id. Adapun Khalid bin Sa'id masih menunggu kedatangan pasukan berikutnya, iaitu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi tentera Yazid. Lepas itu pasukan kedua.
akan bertemu dengan Khalid bin Sa'id, bergabung dengan Tentu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pihak Rom mendapat maklumat hasil percikan daripada Kristian Arab. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua. Dan akan mengampuni yang lain daripada kesalahan syirik itu. Bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut perbuatan hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu juga, sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang syirik. Melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik ni ada dua. Syirik jali, syirik yang nyata. Dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang nyata ialah yang sembah berhala, sembah manusia, lasik Tuhan lain pada Allah Ta'ala, menganggap orang lain beri rezeki bukan Allah Ta'ala beri rezeki. Percaya pada Tuhan yang lain pada Allah. Ini syirik yang nyata. Syirik yang nyata ini menghapuskan iman, membatalkan iman. Menyebabkan semua amalan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada ampun dosa yang syirik ini, melainkan dengan mengucap semula, membatalkan syirik itu. Kedua, syirik sembunyi, iaitulah riak. Buat ibadat nak tunjuk ke orang. Nak masyhurkan diri, ini syirik yang sembunyi. Syirik sembunyi ini menghapuskan dosa, menghapuskan pahala. Menyebabkan amalan tak ada pahala. Jadi begitu. Iman tak batal. Yang batal iman adalah syirik yang nyata, yang jelas. Ini berkait dengan peristiwa dalam ayat yang terdahulu. Seorang yang memfitnahkan orang lain, mencuri. Dia curi barang, senjata, letak dalam guni gandum. Gandum tumpah, letak rumah orang tuduh orang lain. Fitnahkan orang. Allah Ta'ala selamatkan. Kemudian orang yang buat fitnah ni lari ke Mekah. Murtad. Keluar daripada agama Islam. Syirik. Bila keluar daripada agama Islam, Tuhan tak ampun dosa dia. Semua amalan dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa semua dosa manusia lain pada syirik Allah Ta'ala ampun. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Orang bunuh orang, Tuhan ampun. Orang berjudi, Tuhan ampun. Orang berzina, Tuhan ampun. Orang minum arak, Tuhan ampun. Orang tinggal semayang, dia bertaubat, Tuhan ampun. Tetapi orang yang syirik dengan Allah, Tuhan tak ampun sekali-kali. Dia mengaku ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala, minta dengan Tuhan lah. Tak diampun dosa.
Dan sebab itu, seseorang itu wajib menjaga iman dia. Kalau iman dia batal, syirik, dihapuskan pahala-pahalanya, tak diampunkan dosanya dengan syirik itu. Terbatal amalannya. Disebut termasuklah Nabi-Nabi. Tuhan beritahu oleh Nabi, وَلَقُوهِ إِلَيْهِ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Jika sekiranya mu sendiri, wahai Muhammad, melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala, diwahyukan kepadamu dan Rasul sebelum padamu, kalau mu syirik, terbatal amalan. Di akhirat kamu termasuk orang yang rugi, termasuk Nabi sendiri. Pada Nabi tak syirik. Kerahnya amalan. Kerahnya amalan terhadap dosa syirik ini. Amalan Nabi pun ditolak kalau ada syirik. Tapi Nabi mustahil syirik. Tak syirik sekali kali. Menunjukkan bahawa syirik ini dosa yang sangat besar. Yang paling besar sekali. Tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis. Sekiranya hamba-Ku datang kepadaku sepenuh langit dan bumi dosa, selagi dia beriman pada Allah, aku ampunkan dosanya sepenuh langit dan bumi. Maka orang yang beriman jangan putus asa. Selagi iman dia ada, dia kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Selagi pintu taubat tak ditutup. Tutup pintu taubat bila nyama sampai ke halqam. Bila matahari naik dari arah barat. Nyama sampai ke halqam macam Fir'aun. Nyama di halqam baru nak bertaubat, Tuhan tak terima dah. Matahari berpusing naik belah barat. Menandakan dunia akan kiamat bila masa saja pintu taubat ditutup. Selagi nyama belum sampai ke halqam, selagi matahari belum naik arah barat, Allah Ta'ala buka pintu taubat kepada mereka yang beriman. Yang tak syirik. Allah Ta'ala jadikan sebab turun ayat ini berkait dengan orang curi, lari, punya murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia dah keluar daripada Islam, dia bertaubat, diampunkan dosanya. Bila keluar daripada Islam, tak diampun dosanya. Dosa syirik bergantung dosa-dosa yang lain. Semua amalan-amalan yang baik dibatalkan oleh Allah. Itu bahayanya syirik ini. Dengan sebab itu, kita kena jaga iman kita. Jangan batalkan dua kalimah syahadah kita. Percaya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Saya orang tu percaya tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dosa dia banyak mana pun, kalau dia bertaubat, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sama ada dengan rahmatnya, dengan syafaat Nabi, syafaat malaikat, dengan rahmat Allah Ta'ala. Selagi dia beriman pada Allah Ta'ala. Kalau iman tak ada, jawab dia habis. Dia hapuskan amalannya, tak diterima taubatnya. Ini bahayanya syirik. Syirik dosa yang paling besar sekali. Barang siapa waman yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Disebut dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa gocoh orang. Pada masa dia tak jadi Rasul lagi. Mati orang. Nabi Musa bertaubat. Tuhan ampunkan dosanya. Ampunkan dosanya. Kerana dia bela orang dia yang balas dengan orang kafir, dia gocoh mati. Lepas tu Nabi Musa bertaubat. Lalu Tuhan ampunkan dosanya. Dia buat pada masa dia tak jadi Rasul lagi. Menandakan dosa orang yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang bunuh 100 orang, diampunkan dosanya. Pembunuh 100 orang, diampunkan dosanya. Kerana dia masih ada iman. Percaya pada Allah Ta'ala. Begitulah dalam hadis-hadis yang banyak
menunjukkan bahawa orang yang beriman ni Tuhan buka pintu taubat pada dia. Disebut dalam hadiah kursi. Ada seorang hamba-Ku, Tuhan kata dia buat dosa. Kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat, aku ampunkan dosanya. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Dia taubat dengan ikhlas. Sungguh-sungguh ikhlas. Tiba-tiba buat dosa pula. Rajuk buat dosa pula. Dia bertaubat pula. Dia bertaubat sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tak ada niat nak buat dosa. Tuhan ampunkan dosa dia. Aku ampunkan dosa dia. Dia kenal dia ada Tuhan mengampunkan dosanya. Tiba-tiba buat dosa pula, Tuhan kata. Dengan kelemahan dia. Dia tak mau buat dosa. Bila nak tahan hawa nafsu dia, buat dosa pula. Dia berkata, aku ampunkan dosa. Dia kenal dia ada Tuhan mengampunkan dosa. Begitulah luahnya pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman. Maka kita ambil peluang daripada pintu taubat ini. Disebut dalam hadis Nabi beristighfar 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Nabi dia tak ada dosa beristighfar sampai 70 kali, 700 kali. Nabi tak dosa beristighfar. Maka kita yang berdosa ni lebih layak lagi beristighfar. Kalau orang tu ada iman, kadang-kadang kebajikan dia buat, hilangkan dosa. Dia ambil wudu, hilangkan dosa. Dia mandi wajib, hilangkan dosa. Dia bersedekah, hilangkan dosa. Dia semayang, hilangkan dosa. Semayang jemaah, hilang dosa seminggu. Puasa Ramadan, hilang dosa setahun. Hilang dosa dengan amal kebajikan. Kalau dia ada iman. Itu pentingnya iman ni. Hilang dosa dengan taubat dan lain-lain. Dosa dengan manusia, minta maaf. Tak ada dia mati. Istighfar pada Allah Ta'ala. Istighfar untuk orang yang kita bersalah dengan dia. Takut jadi fitnah yang besar. Mengaku depan dia jadi dosa lebih besar lagi pula. Istighfar. Allah Ta'ala ampun dengan kita, ampunkan dia. Itu luahnya pintu taubat kepada mereka yang beriman. Wallahu a'lam.